Saya ulang balik tuan-tuan. Perkahwinan tidak mengurangkan tanggungjawab. Malah tanggungjawab semakin banyak. Sebab ada orang Melayu faham. Laki-laki kalau kahwin, tanggungjawab dia dengan mak dia tak habis. Isteri pun dia kena jaga, mak dia pun dia kena jaga. Oh. Orang perempuan, okey, kalau dia kahwin, tanggungjawab dia pada suami dah. Habis itu mak dia tak ada dah. Lantak mak dia lah. Siapa cakap kalau perkahwinan tidak mengurangkan tanggungjawab? Alhamdulillah, tempat kita jumpa malam ni. Saya baru sampai dari Kota Kinabalu. Ya, 3 hari saya di Sabah. Hari pertama di Sepitang, kemudian di Tenom, dan semalam di Keningau. Dan saya sampai petang tadi terus ke sini. Alhamdulillah, perjalanan lancar. Dapat jumpa dengan tuan-tuan. Besok pukul 9 saya di Ipoh. Malam besok saya di Pulau Pinang. Hari Jumaat pagi pukul 9 saya di TV3, Tanyalah Ustaz. Malamnya di Pulau Pinang. Begitulah hidup tuan-tuan. Bekerja sampailah Abang Jamil. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Baik, Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah perintahkan kita ni, orang laki-laki ni, suami-suami ni, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bercampurlah dengan mereka. Mereka tu siapa? Isteri kita. Dengan cara yang baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bercampurlah mereka, layanlah mereka dengan cara yang baik. Jadi nak tengok cara yang baik, cara yang tak baik, Nabi ajar pada kita. Contoh tu. Nak tengok baiknya, tengok Nabi. Kalau kita tengok macam-macam kasih sayang hari ni, macam-macam jenis orang. Dia tunjuk cara melayan isteri dia. Dia kata dah baik sangat. Itu cara dia layan tu. Tapi sudah pasti layanan yang terbaik datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kita duduk dalam masjid ni macam-macam pakaian ada. Saya pakai baju, tak tahu nak kata batik ke langsir, saya pun tak tahu. Pakai songkok hitam, pakai kopiah putih, pakai serban, pakai jubah, pakai baju Melayu. Maka masing-masing kata, akulah yang paling bagus. Ada yang pakai jubah, ridak pula di atas bahu dia. Akulah yang paling bagus. Saya lah paling bagus, Ustaz. Hari pahlawan, hari ni pakai baju kebangsaan. Masing-masing mengatakan bahawa aku yang bagus. Tapi persoalan dia, Nabi tak kata yang pakai baju macam ni terbaik. Nabi tak sebut pun yang pakai baju batik lah yang terbaik. Tak ada pula, tuan-tuan. Nabi tak sebut pun pada kita yang pakai jubah itulah yang terbaik. Yang Nabi sebut yang terbaik siapa dia? Khairukum li ahlihi. Yang paling baik di kalangan kamu ialah yang paling baik pada isterinya, pada keluarganya, pada ahli dia. Jadi kalau saya ni tukang ceramah, saya sendiri pun tak baik dengan orang rumah saya bukan orang baik. Cakap pandai dengan orang rumah garang, buat apa? Abang-abang ni sekali semayang sah paling depan. Tapi tiap-tiap hari duduk terajang isteri dia. Duduk smackdown. Nama John Cena. Begitu dia buat kat isteri dia. Entah. Yang mana faham-faham. Tak faham sudah. Entah. Tiap hari smackdown isteri dia. Tapi semayang. Duduk sah depan. Belum terbaik. Hebatnya isteri kita tu. Sampai Nabi letak. Nak tengok baik tak baik kita. Tengok pada isteri kita. Kalau kita baik dengan dia, insya-Allah kita adalah orang baik. Jadi abang-abang, kerja rumah malam ni, balik saat lagi, tanya dekat isteri kita. Abang baik tak? Leha, abang baik tak? Ton, abang baik tak? Bolehlah abang. Sudah. Bunyi cara jawab tu pun. Bolehlah abang. Daripada tak ada kata dia. Nanya tuan-tuan, isteri jawab macam tu, mampu kita. Okey, jarang kita tanya, saya baik tak? Kita selalu pergi ke pejabat, ada borang aduan, borang cadangan.
Orang penambah baikkan. Dalam laman web jabatan-jabatan pun ada dia tulis cadangan penambah baikkan. Ada apa yang nak komplain. Tapi di rumah jarang kita buat macam tu. 40 tahun kahwin, 50 tahun kahwin, jarang kita tanya. Leha, apa yang Leha tak puas hati tentang abang? Bagi tahu lah. Komplain tu apa benda yang nak komplain? Bagi tahu. Abang, insyaAllah abang ubah. Jarang tuan-tuan. Yang banyaknya bila isteri komplain, beras aku beli. Itu jawapan dia. Cakap banyak, tampar kan? Yang tu jawapan dia. Sepatutnya kita ni ambil pada hadis tadi. Nabi kata yang paling baik di kalangan kita ialah siapa yang paling baik dengan isteri dia. Dan kata Nabi, aku paling baik pada isteri-isteri aku. Sebab tu saya kata awal-awal kuliah kita tadi, nak tengok baik tak baik, layanan yang terbaik datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Rasulullah melayan isteri-isteri Rasulullah. Baik, yang pertama. Cuba kita lihat. Dalam isteri-isteri Nabi ni, daripada Siti Khadijah ni, sampailah isteri-isteri Nabi yang lain-lain ni. Apa yang Nabi letakkan? Yang pertama, Rasulullah tu tuan-tuan, mengenang isteri-isteri dia. Maksud dia mengenang tu, dia ingat kebaikan, dia ingat jasa, dia ingat pengorbanan. Dan dia kenang tuan-tuan benda-benda itu. Maka tidak hairan Siti Aisyah sampai jealous kepada orang yang dah mati. Pelik tuan-tuan. Kita ni selalunya jealous pada orang hidup. Akak-akak ni jealous dengan siapa? Dengan orang hidup. Jealous. Tapi kalau jealous dengan orang mati, ini pelik. Siti Aisyah itu jealous kepada isteri Nabi yang pertama, yang sudah meninggal dunia. Namanya Siti Khadijah. Bayangkan tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah jealous kepada Sayyidatina Khadijah. Padahal Khadijah tu dah meninggal. Dah tak ada dah pun. Tapi jealous. Ini satu benda yang luar biasa. Kenapa yang dia jealous kepada Khadijah? Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Ghirah dalam bahasa Melayu kita, cemburu. Orang Melayu kadang-kadang disebut ghairah. Ghairah. Dia ghirah maknanya cemburu. Cemburu tu kena ada. Orang kita laki-laki cemburu kena bertempat. Tambah kita ni cemburu pada isteri kita. Kena cemburu lah. Isteri kita duk menari, orang ramai duk tengok, kenalah cemburu. Isteri kita berlakon, orang ni pegang, orang ni peluk, orang ni pegang, orang ni peluk. Suami tengok isteri dia dipeluk, kau tak marah ke Din? Dia berlakon. Berlakon pun tapi betul-betul dipeluk. Kamu faham tak dia berlakon? Betul dia berlakon, tapi dia betul-betul dipeluk. Kan? Kau faham tak? Dia betul-betul. Aku faham betul-betul dia berpeluk. Tapi kan dia berlakon. Astaghfirullahalazim. Langsung tidak ada cemburu. Langsung tidak ada cemburu. Yang ni masalah. Takut tuan-tuan. Kita ni jadi apa? Bila isteri kita dipeluk, dipegang, ditonton. Dan kita tidak ada perasaan jealous. Takut kita jadi dayus. Ada 3-4 orang yang Nabi sebut dalam hadis tak masuk syurga dan tak cium bau syurga. Di antaranya ialah uququl walidain, orang yang derhaka pada mak bapak. Malam ni ramai anak-anak muda kita datang, seronok saya tuan-tuan. Alhamdulillah. Ni geng TikTok ni. Geng X1R. Nampak lah. Nampak. Alhamdulillah, bagus masjid. Tahniah Datuk Azmi bagus. Anak muda datang ramai. Supaya sayang mak bapak. Yang tak boleh cium bau syurga siapa dia? Orang yang derhaka pada mak bapak dia. Yang kedua siapa dia? Qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahim.
Duduk satu kampung, berpatah arang, berkerak rotan. Semayang satu masjid, tak cakap. Semayang satu saf, tak ada tegur-menegur. Hati tak sama. Tak mau. Saya sekali saya benci, seluruh keturunan saya benci, Ustaz. Jangan. Nabi kata nanti kau tak masuk syurga. Lam yajidana rihaha. Kau tak dapat cium bau dia. Bau pun tak dapat, memang tak dapat. Tuan-tuan hari ni tak ada bau durian pun. Agak-agak dapat tak durian? Memang tak dapat. Bau pun tak ada. Tapi kalau dah ada bau. Bau durian tu, insya-Allah ada rezeki, Tuan. Tapi kalau bau syurga pun tak dapat, sedangkan bau syurga dapat dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Saya nak datang daripada Kota Kinabalu tadi, tuan-tuan, berapa ribu kilometer? Baru 1000 kilometer, 2 jam setengah dah sampai. Datang ke sini pula sejam lebih, tuan-tuan, daripada KLIA dah sampai. Bayangkan 500 tahun baru sampai. Bau dia dah bau. Dah dapat rasa bau dia. Bau apa, Ustaz? Bau syurga. Tapi untuk orang yang ketiga ni, tak dapat. Siapa dia? Dayus. Tak dapat bau syurga. Bayangkan, tuan-tuan, bau pun tak dapat. Nak masuk macam mana? Jadi, tuan-tuan yang saya muliakan, kita ambil daripada Nabi SAW yang kata cemburu tadi ni. Isteri kita cemburu biasa. Ada tak, Ustaz, isteri Nabi lain yang cemburu? Ada. Isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka abang, kalau isteri kita cemburu, itu normal. Biasa. Yang luar biasa dan peliknya, isteri tak cemburu. Abang tak nak kahwin lain ke? Macam ni. Kalau abang nak, saya nak carikan. Tak payahlah lihat. Betul, kalau abang nak, saya carikan. Kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Astaghfirullahalazim. Masa bila engkau aku paksa, tuan-tuan? Jarang, tuan-tuan. Cemburu tu biasalah. Naik motor kita, tengok perempuan, isteri cubit, kita. Mata. Itu biasa. Isteri Nabi pun cemburu. Maka bagaimana nak melayan kecemburuan isteri? Yang ni yang kena belajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu hari Nabi duduk dengan Siti Aisyah, isteri Nabi lain, isteri Nabi yang lain tu, yang lain punya isteri tu datang hantar makanan pada Nabi. Padahal itu adalah giliran Siti Aisyah. Apa pasal nak hantar-hantar lagi makanan? Tahulah aku masak ke laki aku. Bahasa kita. Ustaz, Siti Aisyah tu orang Perak ke? Dah. Apa yang bengong sangat ni? Tak ada bunyi macam orang Perak, Ustaz. Orang Parit ke Botol, Ustaz? Orang perempuan, isteri dia kata, ini giliran aku. Tak payahlah kau hantar makan pada Rasulullah. Aku tahulah masaknya. Di tepihnya makanan tu jatuh. Pecah pinggan dia. Apa kata Rasulullah? Dah habis semua, nanti pinggan tu gantilah balik yang pecah tu ya. Itu je. Tak ada pula dia nak tunjai kepala isteri. Bodoh. Aku beli tu. Mengaperi ke? Kedai DIY tu. Tu tak ada sebut, tuan-tuan. Dia tahu isteri dia sedang cemburu. Biasa. Yang sana pun sayang pada dia, yang sini pun sayang pada Rasulullah. Masing-masing pakat nak jaga. Maka bila kita berhadapan dengan tu, maka janganlah kita marah. Sebagai seorang suami, sabar. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ustaz, bagaimana saya tak marah, Ustaz? Datang masjid. Ada tak Nabi Muhammad kecil hati dengan isteri-isteri Nabi? Ada. Habis itu apa Rasulullah buat? Rasulullah duduk di masjid. Tak balik rumah sana, tak balik sini. Menong isteri dia. Mana pula laki aku ni? Dia duduk di masjid. Kita marah pada isteri, lepak kedai mamak. Lepak kedai mamak kan. Tak pun pergi zoom lakak. Pergi tengok taman buaya tu. Kan aku terjun dalam kandang ni kan. Tak. Allah, tak payahlah bunuh diri.
Kita hari ni tak puas hati, nak bunuh diri. Kecewa dengan suami, bunuh diri. Frust dengan suami, bunuh diri. Pergi ke sungai, nak bunuh diri. Duduk atas jambatan, nak terjun, bunuh diri. Tengok-tengok buaya timbul. Tak jadi bunuh diri. Balik beritahu kawan dia, aku nak bunuh diri. Tengok-tengok buaya ada. Tak jadi terus. Kenapa? Takut buaya. Astagfirullahalazim. Padahal tujuan dia nak bunuh diri. Kau terjun je sajalah. Buaya tu ngap kau. Jadi tuan-tuan, bila disebut macam itu, Rasulullah melayan mereka dengan perasaan sabar. Biasa isteri-isteri Rasulullah ini, isteri Nabi Ibrahim pun, Siti Hajar, Siti Sarah. Siti Sarah pun jealous pada Siti Hajar. Padahal Siti Sarah itu yang suruh, yang minta Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar. Sebab mereka tidak ada anak. Bila dapat anak, Siti Sarah pula jealous. Hei, aku yang lama kahwin, tak ada anak. Ni dia baru kahwin, dapat anak. Udah mari perasaan tak seronok. Abang bawa lah Siti Hajar tempat lain, abang. Saya tak boleh nengok. Nampak tu. Biasa, ada Nabi Ibrahim marah. Tu bangka, jealous. Apa ni? Tak ada. Dia bawa isteri dia pergi duduk di Mekah. Pindah, bawa Nabi Ismail duduk di Mekah. Pasal apa? Sebab nak menjaga hati dua-dua orang. Ada satu orang, dia bawa dua isteri dia. Jumpa dengan saya lepas kuliah maghrib. Ustaz, boleh jumpa tak? Ada masalah apa? Masalah rumah tangga. Nak tanyalah nasihat Ustaz. Oh, bagus. Ini perkenalkan isteri saya. Oh, ya kak. Yang ini pun isteri saya. Dua-dua datang. Oh, ya ke? Ini isteri pertama, ini isteri kedua. Ustaz, boleh tak nasihat pada saya? Macam mana saya nak berlaku adil pada dua-dua isteri saya? Oi, saya kata dekat dia, patut saya yang belajar dengan abang. Macam mana boleh kahwin dua? Bukan saya nasihat abang, patut abang nasihat saya. Macam mana cara-caranya? La ilaha illallah. Masya Allah. Dua-dua datang. Soalan? Yang pertama Ustaz, boleh tak saya tidur sekatil dengan dua-dua isteri saya? Jangan buat satu katil, 3 orang tidur. Belah kanan, belah kiri. Dia tengah-tengah. Oh, no. Nak tidur sekatil laki suami dia, 3 orang ni, 2 isteri, 1 suami nak tidur sekali. Ni parah ni. Yang mana faham? Tak faham sudah. Ni parah ni. Tenang. Walaupun isteri itu baik, engkau kena sediakan peralatan rumah tangga yang berbeda. Kalau duduk serumah pun, dapur yang berbeda. Katil yang berbeda. Sebab isteri masing-masing ada untuk melayan suami dia. Tak boleh pula tuan-tuan. Satu rumah, satu dapur, masak semua ramai-ramai. Ini bukan cerita bujang lapuk. Satu rumah sewa, dapur kongsi ramai-ramai. Ini cerita bujang lapuk. Walaupun kita ni takdir, kita orang kaya, rumah kita besar, kita kumpulkan 4 isteri dalam satu rumah yang besar, tetap dapurnya asing-asing. Isteri ni nak masak yang tu, isteri ni nak masak untuk dia. Itu kebijaksanaan isteri sendiri. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi, bila Siti Aisyah ni cemburu, sebab apa dia cemburu? Nampak tak? Bila isteri kita cemburu, tuan-tuan kena tanya, sebab apa isteri kita cemburu? Sebab ada jenis cemburu buta. Ada jenis itu. Cemburu buta yang tak mau. Cemburu itu disuruh. Yang dilarang apa? Cemburu buta. Abang dari mana? Dari rumah mak. Mak pesan suruh beli cak kutiau. Mak aja. Saya? Kamu pun ada. Ada tu. Asyik mak aja. Yelah mak abang. Mak abang pun mak awak juga. Tak ada maknanya. Mak awak aja bukan mak kita. Astagfirullahalazim. Cemburu sebab suami ni balik rumah mak dia. Tu nama dia cemburu buta. Itu mak abang. Perkahwinan abang dengan kau tak menjadikan abang ini lepas tanggungjawab dengan mak abang.
Jangan. Saya ulang balik tuan-tuan. Perkahwinan tidak menjadikan mengurangkan tanggungjawab. Malah tanggungjawab semakin banyak. Sebab ada orang Melayu faham. Laki-laki kalau kahwin, tanggungjawab dia dengan mak dia tak habis. Isteri pun dia kena jaga, mak dia pun dia kena jaga. Oh. Orang perempuan, okey, kalau dia kahwin, tanggungjawab dia pada suami dah. Habis itu mak dia tak ada dah. Lantak mak dia lah. Siapa cakap kalau perkahwinan tidak mengurangkan tanggungjawab? Mak, tanggungjawab saya pada mak dah habis. Sebab saya dah kahwin dengan Abang Bidin. Lepas ni kalau mak sakit, minta maaf lah mak. Saya kena minta izin daripada Abang Bidin. Baru saya boleh balik. Siapa cakap? Ayah Pin bin Ayah Pan. Mak kata dia. Ajaran sesat mana engkau ni? Sebab ada yang kata bila kahwin, tanggungjawab isteri dah pindah pada suami. Mak dia? Pandai-pandai lah. Saya dah ada tanggungjawab saya ustaz. Mak saya dah tak ada dah. Saya sekarang suami saya ustaz. Habis tu mak awak? Mak saya pergi duduk sekolah ustaz lah. Dia mak saya ke mak awak? Dia mak saya. Ustaz faham tak? Saya dah kahwin. So sekarang ada tanggungjawab dengan mak. Itu yang saya nak serahkan pada ustaz. Masalah dia mak awak bukan mak saya. Tak ustaz faham tak? Awak yang tak faham aku cekik kan. Mak awak pun awak kena jaga. Suami awak pun kena taat. Bukan maknanya bila perempuan kahwin, mak bapak dia kena tinggal. Dia kena duduk dengan suami dia. Taat saja dengan suami dia. Tak peduli mak. Baik, kalau macam itu, kalau suami awak mati, suami awak bercerai dengan awak nak balik mana? Mak, Abang Bidin dah ceraikan saya. Oi, kan kamu dah tanggungjawab aku lagi dah. Aku tak ada tanggungjawab kamu. Kamu baliklah tempat orang lain. Mak, dulu saya isteri orang. Okey. Jadi saya kena taat pada suami saya. Sekarang saya dah jadi janda. Saya baliklah pada mak. Kepala otak kau. Ini pahaman yang tak betul ni tuan-tuan. Mak pun dia kena jaga, suami dia pun kena jaga. Mak pun dia kena taat, suami dia pun kena taat. Sebab itu tuan-tuan, abang-abang, kita sebagai suami, bila kahwin dengan satu perempuan, janganlah sampai kita memutuskan hubungan silaturahim dengan mak bapak dia. Abang minta izin, saya nak balik rumah, mak saya sakit, aku tak izinkan. Syurga kamu bawah tapak kaki aku. Abang mana ada kaki? Abang kena potong kencing manis, tak ada kaki dah. Tampar kamu kan? Nak tampar, tangan pun stroke nak tampar orang. Tak sedar diri pula tu tuan-tuan. Jenis apa ni? Jadi sebab tu ulama-ulama bincang, tak boleh suami menghalang isteri dia balik ziarah tengok mak bapak dia. Itu dah dipanggil memutuskan silaturahim. Serupalah juga akak-akak tak boleh halang suami kita jaga mak dia, bagi duit pada bapak dia. Sebab itu tanggungjawab dia lagi. Abang-abang tak bolehlah abang-abang larang isteri abang nak bagi duit pada mak dia. Itu tanggungjawab dia juga sebagai anak. Isteri kita cikgu sekolah, namanya Murni. Kita pun cikgu sekolah, Syahari. Isteri kita bagi dekat mak dia. Sebulan 500. Kamu nak bagi, minta izin I dulu. I, your husband, you know. Oi, betul lah, tapi itu mak saya bang. Abang suami saya, itu mak saya. Ini gaji saya. Yang salahnya ialah saya ambil duit abang, bagi pada mak. Sekarang yang saya bagi ialah duit saya. Itu tak ada jadi masalah. Kamu isteri aku, gaji kamu aku punya. Siapa punya bahasa bang? Ada yang cakap macam tu. Gaji awak, abang punya tau. Sebab abang ni suami awak kena minta izin abang. Tak, salah tau. Gaji dia, pendapatan dia adalah hak isteri. Hak isteri. Abang-abang tak boleh ambil kad bank dia pergi jolok kat dinding. Kemudian keluar duit. Salah. Itu hak dia. Okey ustaz, kalau dia dah kerja, okey, saya kena tak bagi nafkah pada isteri saya? Kena.
Kenapa pula? Gaji dia kan dah dapat. Itu gaji dia sebab dia bekerja. Dapatlah dia imbuhan. Tapi dia sebagai isteri abang, abang kena bagi nafkah pada dia. Oh, teruklah. Tahu tak apa? Teruk apa bendanya? Tanggungjawab. Okey. Okey Ustaz, saya bagi nafkah dekat isteri saya sebulan 500. Oh, bagus. Tapi Ustaz, isteri saya tolak. Oi, bagus. Sebab apa dia tolak? Dia kata, abang izinkan saya bekerja pun, saya seronok dah abang. Abang izinkan saya kerja pun syukur. Sudah. Dapat saya bayar zakat. Dapat saya pergi haji dengan gaji saya, bang. Yang 500 tu abang simpan lah. Saya sedekah balik pada abang. Suami pula jawab, oi bagus. 500 sebulan kali 12, 6,000. 6,000 kali 2 tahun, 12,000. Abang Tesla aku. Mana faham? Tak faham sudah. Tiba-tiba je ajak sembahyang subuh berjemaah. Jadi akak-akak daripada dia jadi Tesla, akak-akak ambil 500 itu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kena tengok sebab apa isteri kita cemburu. Kalau cemburu buta, kalau kita cemburu buta pada isteri kita, tak payahlah. Tuan-tuan pernah jumpa tak suami cemburu buta? Mereka ada anak teruna umur 18 tahun. Berbual dengan ibunya, isteri dia di ruang tamu. Suami dia tampar anak dia. Kenapa nyimbang ni? Dengan mak ayah. Mak pun kamu tu dah besar. Mak ku ayah. Mak tak mak. Dia tampar anak dia tuan-tuan. Tu nama apa? Sewel. Kenapa dia nak cemburu anak dengan mak? Itu nama dia cemburu buta. Tetapi kalau cemburu tu tak buta. Abang ke mana? Abang ke pasar. Dengan siapa? Dengan si Intan. Naik apa? Naik motor. Intan tu adik saya. Umur 19 tahun. Abang tu suami saya. Kenapa abang bawa dia? Dia nak beli ikan. Dia nak beli sayur. Abang bawa dia. Abang tahu tak? Tak boleh bang. Saya tengok bukan main. Rapat lagi dua-dua orang. Peluk dua-dua orang duduk dalam raga motor. Kamu ni jealous sangat. Abang tak ada perasaan lah. Dia tu adik ipar abang. Adik kamu pun. Memanglah. Kenapa ni abang bawa dia naik motor? Kenapa tak ajak mak sekali? Takkan abang nak ajak mak 3 orang naik motor. Depan tu boleh trafik. Naik kereta lah bang. Kalau mak pergi, abang bawa naik kereta, saya tak larang bang. Tapi abang pergi naik motor. Melekat dua-dua orang. Saya tengok tadi tak ada bonggol, abang break. Ya mana faham? Tak faham sudah. Itu bukan cemburu buta. Itu hak untuk cemburu. Sebab itu tuan-tuan, kalau anak kita, dia cakap dengan kita, ayah, saya dah beli rumah dekat Bertam Indah. Jadi saya nak minta izin dari ayah, saya nak bawa isteri saya pindah rumah baru. Jadi tak dapatlah saya tinggal dengan ayah, dengan mak, dengan adik-adik semua. Minta izin je. Mak pula marah. Sebab tu aku kata dulu jangan kahwin. Sekarang dah dapat rumah, tinggalkan kita orang. Bukan tinggal mak. Adik masih ada. Kak Long pun duduk dengan mak. Cuma saya nak membina rumah tangga saya sendiri. Habis tu duduk rumah ni tak boleh bina rumah tangga. Ini bini kamu lah ni. Oh, yang mak tu pun. Biarlah dia pindah rumah dia. Dia ipar. Dalam rumah tu dia ada adik ipar. Adik ipar dia tengok bola pakai seluar pendek. Baju tak pakai. Tengok Cristiano Ronaldo. Kadang-kadang bilik air 2. Kongsi yang nombor 2 tu. Yang nombor 1 dalam bilik mak bapak. Yang nombor 2 duduk hujung. Bila kakak ipar pergi mandi, adik ipar pakai kain tuala saja duduk tunggu depan pintu. Bila kakak ipar keluar, duduk urut misai. Sudah tuan-tuan. Ni penyamun terbus mana pula ni?
Tak ke susah hati si kakak tu. Yang abang dia, suami dia pergi kerja, bapak dia pergi kerja, mak dia pula pergi kelas marhaban. Tinggal mereka berdua. Dia nak pakai tudung, dia nak masak lagi nak pakai tudung, kadang nak sedia kain, nak lipat kain. Ada ipar pula duk tunggu result SPM. Tak keluar-keluar sampai sekarang. Jadi isteri tak selesa, bang. Bang, boleh tak bang? Kalau boleh kita cari rumah lain. Kenapa? Adik abang tu, si Zul tu. Macam semacam ni tengok saya. Jangan ambil hati lah. Budak tak cukup umur. Tak cukup apa bang? 18 tahun bang. Jadi kalau isteri minta supaya dia ada rumah dia sendiri, kita sebagai suami sediakanlah. Dan kita juga sebagai mak bapak, sokonglah. Benalah rumah sendiri, duduklah asing. Tapi kamu jangan lupakan mak, Sabtu Ahad baliklah. Raya-raya baliklah. Apa tak balik je mak, kita satu kampung, rumah je asing. Cara menangis tu macam pindah ke Afrika. Padahal tak sampai pun 10 minit dah sampai rumah anak. Ibu-ibu, janganlah kita hari ni menyekat, jealous dengan menantu sendiri. Nak kontrol lagi anak kita. Dia dah ada isteri. Dia dah ada anak-anak dia. Biar dia bina keluarga dia. Ini bawa jari ni pergi duk test dinding rumah menantu. Debu. Jahatnya tuan-tuan. Pergi ke dapur ambil pinggan. Kenapa tak gunakan Axiom? Pergi ke bilik tidur. Sampai ada mak mertua yang tidur dengan anak dia. Mak takut tidur seorang. Habis tu, mak nak tidur dengan anak mak laki kamu. Atau saya tidur benda mak. Kamu tidur bilik mak tadi. Tak kena tu makcik. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kena tengok atas sebab apa yang dia cemburu. Kalau cemburunya itu bersebab, maka kita kena ambil perhatian dengan apa yang dia cemburu. Baik, lepas ni abang tak bawa ada adik pergi ke pasar malam. Maafkan abang. Kena ada benda tu. Tapi kalau cemburunya tak betul, menghalang mak dengan anak berjumpa, minta maaf. Dia mak abang. Abang tak boleh lupakan mak, abang tak boleh lepaskan tanggungjawab abang pada mak. Itu jenis dia. Yang Siti Aisyah ni cemburu dekat Khadijah pasal apa? Tak cemburu macam mana tuan-tuan. Nabi Muhammad sembelih kambing, daging kambing tu Nabi suruh hantar pada kawan Siti Khadijah yang masih hidup. Sampai Aisyah kata, kejap-kejap Khadijah, sikit-sikit Khadijah. Khadijah lagi. Ini ada hadis tu. Sebab tu tuan-tuan yang sama bayar dengan saya. Saya tadi duduk di airport KK, ada orang ambil gambar ramai lah. Nak pergi umrah lah, nak pergi KL lah, Krosos lah, semuanya ada. Ada satu makcik ni ambil gambar dengan anak-anak dia. Saya tanya dekat makcik ni, umur berapa kak? 84. Oh, sebayalah kita. Ustaz pun 84. Sebelah asal tuan-tuan. Orang yang umur 84 je pernah dengar lagu ni. Oh Khadijah, oh Khadijah, oh Khadijah, yang cantik manis. Oh Khadijah. Umur 84 je pernah dengar. 48 Tobat Lahum tak ada dengar tuan ni. Ada satu lagu nama dia Oh Khadijah. Isteri dia nama Khadijah. Maka dia pun ciptakan lagu Oh Khadijah, oh Khadijah, dalam lagu dia. Siapa tu Ustaz? Tu Rahman tu tuan. Ayah dan ibu. Itu lagu dia tu. Namanya Rahman. Isteri dia nama Khadijah. Rahman ni pula ada anak nama dia Ismail. Tuai padi antara masa. Itu anak dia. Ustaz hafal semua no. Al-Hafiz. Takkan tak hafal tuan-tuan. Ingat semua tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah. Yang ini, Siti Aisyah ni, bila tengok Nabi Muhammad ni, Khadijah. Sampai Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, Khadijah dah tak ada dan Allah gantikan Khadijah dengan yang lebih baik daripada Khadijah. Pun Rasulullah masih sebut lagi Khadijah.
Nabi tegur kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Adakah Siti Aisyah ni benci Khadijah? Tak. Mana dia benci? Dia jealous. Jealous lain. Benci lain. Jealous itu satu sifat yang semula jadi ada dalam diri kita. Tetapi marah, betul dia ada semula jadi. Tapi dia digerakkan oleh kebencian yang akhirnya jadi hasad. Sebab tu benci ni tuan-tuan, lama-lama jadi apa? Jadi hasad. Kita benci pada Tok Imam. Asyik dia jadi imam. Tak ada orang lain ni ke? Itu asalnya benci. Lama-lama jadi hasad. Macam mana aku nak buat dia tak jadi imam? Santau lah. Santau. Nampak tak? Tak pun aku langgar di belakang. Naik motor, masuk masjid, langgar. Tolong golek-golek tu imam. Jatuh bukit tuan-tuan. Namun bukit lintang, terlentang depan tu imam. Dia dengki. Benci dia boleh membawa kepada dengki. Sebab tu Nabi larang kita benci. Tuan-tuan, kalau kita benci isteri kita, janganlah sampai pada satu tahap menyeksa dia. Allah sebutkan dalam Al-Quran, fa'imsakum bima'ruf aw tasrihum biihsan. Sebab itu disuruh kahwin Kak Leha dengan laki-laki yang beragama. Kalau dia sayang kita, dia jaga kita kerana Allah. Kalau dia dah benci pada kita, dia tak suka pada kita, dia takkan buat zalim pada kita. Itu kelebihan orang beragama. Macam mana Ustaz? Tak faham? Kalau kahwin dengan orang beragama, kalau dia sayang pada kita, dia jaga sungguh. Nafkah cukup, kasih sayang cukup, keselamatan cukup, makan minum cukup. Dulu pinggang 24, sekarang 44. Cukup makan. Saya ada kawan di satu negara, belah-belah sana lah. Kan belah-belah Nusantara ni. Belah-belah sana. Saya pergi ceramah di negeri mereka. Jadi bila duduk minum teh, minum kopi, minum teh panas, saya tengok anak-anak dara kan jalan. Rasa tak mau balik Malaysia. Tak nak balik, tak nak balik. Tengok-tengok mak budak-budak tu nak berjalan. Gini, nak balik, nak balik. Saya tanya, kenapa korang ni? Waktu anak dara, ambo cantik gila. Tapi bila kahwin, semua sihat-sihat, kenapa? Sebab budaya kami ialah, bila kahwin, kami kena pastikan isteri kami cukup nafkah makan minum. Sebagai tanda cukup, sebab tu isteri kami lepas kahwin, semua badan ni dia. Maknanya suami dia orang bagi cukup makan. Satu kebanggaan pada dia orang. Kita pula kalau isteri gemuk, isteri tak nak. Gemuk. Nampak tuan-tuan. Jangan hadiahkan penimbang pada isteri. Pantang besar tu. Sempena ulang tahun kamu yang ke-40, abang hadiahkan penimbang berat badan. Dia ambil timbang tu, dia empuk pula kita. Tuan-tuan, negara dia orang lepas kahwin, dia akan pastikan isteri dia orang cukup makan. Kalau isteri dia kurus, malu pada suami. Sebab gagal bagi makan. Ni cabaran. Itu sisi baik dia orang pula. Kita pula lah, bila tengok hak gemuk, nak nikah lain. Rasa yang gemuk sangat, sengit kepala tengok isteri. Tengok tu. Isteri pergi jalan ke dapur, baca kopi. Sengit jalan. Balancing out, alignment lari. Macam manalah aku boleh menikah dengan dia. Kau ingat kereta ya? Balancing out, alignment semua ni. Balancing dia out sebab dia beranak ke-6 pada kita. Dia menyusukan anak, dia jaga anak. Tu badan macam tu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi Siti Aisyah ni, dia bukannya marah pada Khadijah. Dia bukan benci pada Khadijah. Dia cemburu. Pasal apa? Nabi Muhammad sebut Khadijah.
Bila ada kambing, daging dan sebagainya, dia bagi pada kawan-kawan Khadijah yang masih hidup. Sampai dia kata, Allah dah gantikan yang mati dengan yang lebih baik. Kenapa abang masih ingat lagi Khadijah? Kata Rasulullah, Allah tidak menggantikan Khadijah dengan yang lebih baik daripada dia. Tak ada siapa boleh lawan Siti Khadijah. Ni dia. Pasal apa tak boleh lawan? Dalam orang membenci aku, Khadijah menyukai aku. Dalam orang semuanya nak halau aku, Khadijah yang defend aku. Dalam orang duk tolak aku, Khadijah yang terima aku. Dalam orang yang duk hentam aku siang malam, tapi Khadijah lah yang mengorbankan hartanya untuk aku dan Islam. Macam mana aku tak sebut nama dia lebih daripada yang lain? Dalam orang lain tak bagi aku anak, Khadijah bagi aku anak. Takkan aku tak boleh sebut isteri aku yang bagi aku 6 anak daripada Khadijah. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, mulai hari ini saya tak akan sebut lagi. Saya tak akan kata apa lagi tentang Khadijah, sesuatu yang Rasulullah tak suka dengar. Ni dia tuan-tuan yang saya sebut awal-awal tadi. Suami kena kenang jasa isteri. Sebab itu akak lehai, suami kita tu duda. Suami kita duda. Kahwin dengan kita, janda. Isteri nombor 2. Isteri pertama mati. Kadang-kadang suami kita ni duk sebut yang mati tu. Abang teringat arwah Som. Dia kalau abang sejuk-sejuk macam ini, dia masak dekat abang. Bubur. Abang kalau sakit gigi macam ini, dia tumbuk gigi abang. Hai. Sebutlah, sebut. Orang dah mati pun sebut. Dia bukannya benci dekat kak. Dia terkenang balik pengalaman kehidupan dia dengan Som. Masa mula-mula menikah dengan Som, sewa rumah. Rumah tak ada. Som korban siang malam. Pinggan 2 butir. Tilam, tak ada katil. Betul-betul tilam je. Katil tak ada. Padahal duduk di bukit katil. Patut ada katil, tuan-tuan. Tapi jenis tak ada duit. Sewa rumah. Katil tak ada. Tilam je ada. Tilam pun tilam lah. Som tak pernah komplain. Ada telur, makan. Tak ada nasi, puasa. Tapi abang, lama-lama abang dapat projek membekalkan makanan dekat kantin sekolah. Dia yang masak. Abang pergi beli barang, dia masak. Abang pergi hantar dekat kantin. Daripada situlah abang naik lehawai. Abang jadi tokek catering. Kak Som kamulah yang buat semuanya. Aku bukannya tahu. Nampak? Sampailah daripada rumah sewa, kita orang pula dah ada rumah sewa 4 buah. Daripada tak ada kereta, naik motosikal, sekarang masa itu aku ada 4 lori sekali ada. Som lah yang bantu abang. Macam mana abang tak ingat dia? Rumah yang kita duduk ni pun Som yang buatkan lehawai. Macam mana abang tak ingat? Cuma dia dah mati, abang sebut lah. Sebab tu Kak Leha jangan duk cemburu sangat. Duk Som lagi kan? Jangan. Begitulah abang-abang. Oi, kalau isteri kita tu janda, kita kahwin dengan janda. Kadang-kadang suami ni gatai mulut tanya, Mama sayang abang ke sayang suami yang pertama? Dia pun gatai mulut. Sayang yang first ke sayang yang sekarang? Yang sekarang lah abang. Iya ke? Ada masalah juga. Tak lama bergaduh lah tu tuan-tuan. Tak usahlah tanya. Yang gatai mulut tu tanya. Tu pasal apa? Kadang-kadang kita kahwin dengan isteri kita, kita tanya pula. Sayang, boyfriend saya yang sebelum abang siapa ya? Siapa dia sebelum aku? Tak adalah. Abang seorang lah. Abang tak percaya lah. Dah kata tak ada lah. Duk korek. Lama-lama bergaduh.
Yang Siti Aisyah ni, pasal apa? Yang dia cemburu pada Siti Khadijah, sebab Nabi sebut. Dan Nabi sebut itu bersebab. Dalam isteri Nabi yang lain tak ada anak. Khadijah bagi anak. Dia melahirkan 6 orang anak. Jadi abang-abang, jom kita kenang jasa isteri kita yang melahirkan anak untuk kita. Tuan-tuan ingat senang ke mengandung 5 tahun? Mana ada orang mengandung 5 tahun, Ustaz? 5 orang anak, 9 bulan mengandung, tak 5 tahun mengandung. Lebih kurang. Bayangkan 5 tahun ada baby dalam perut. Saat bergerak, saat melompat, saat terajam perut ibu. Berat, wahnan ala wahnan wa fisaluhu fi amain. 24 jam bawa baby dalam perut. Ke tandas bawa. Ke kerja bawa. Masjid dia bawa. Semayang pun dia bawa. Mana boleh tinggalkan baby? Waktu belum bersalin. 6 bulan mengandung, bawa keluar baby letak atas meja. Nanti balik kerja kan, mama masukkan balik. Mana mau, tuan-tuan. Adakah bila bersalin, ringan beban dia? Tak. Selepas bersalin, lagi berat. Menangis tak berhenti-henti. Namanya Ahmad Al-Bab. Suami kalau anak menangis, kejap je dia pujuk dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menangis juga, diamlah. Nampak tu. Itu cara suami bagi diam. Budak tu 3 bulan, menangisnya 2 pagi. Dia ambil budak tu, dia dukung, dia pergi tengok ke jam. Tengok tak buka berapa sekarang ni? Nampak tak buka 2? Aku nak tidur. Akak-akak kalau ada suami gila macam tu, ambil cepat budak tu kan. Kan dia campak kan. Dia boleh ambil budak tu, dia pergi tunjuk kat muka jam tu. Tengoklah pukul berapa. Fahamlah orang nak tidur. Budak tu 3 bulan bang. Buat tenang bang. Isteri lah yang ambil. Nampak? Tengah duk menyusu anak, isteri sakit perut nak berak. Anak duk menyusu. Adakah dia nak tinggalkan anak dia? Tak. Dengan anak dia menyusu dalam tandas. Begini duduk tuan-tuan. Ini isteri kita. Aisyah, kamu tak pernah mengandung. Kamu tak pernah melahirkan anak. Khadijah, dia ada anak. Macam mana abang tak sebut nama dia? Tak ingat pada dia. Dia melahirkan Abdullah. Dia melahirkan Kasim. Dia melahirkan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Masya Allah. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi abang-abang, jom kita tiru hak Nabi ni. Sebut. Kena sebut, tuan-tuan. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita apa dia? Bila Allah bagi pada kita qalban syakira. Bila Allah bagi hati yang bersyukur. Tenang jiwa kita. Bila Allah Ta'ala bagi kepada kita isteri yang solehah. Kata Nabi, itu yang menenangkan jiwa kita. Satu, hati yang bersyukur. Lagi rumah yang baik. Isteri yang solehah. Tuan-tuan dapat 3 benda ni tuan-tuan. Jiwa kita tenang. Salah seorangnya ialah isteri yang solehah. Dia sanggup melahirkan anak-anak untuk kita. Tak pernah tolak. Tak pernah tolak. Waktu dia bersalin, dah lepas bersalin, kita masuk dalam bilik dia, wad dia. Kita pegang tangan dia. Sakit ke mama? Sakit bang. Oh ya Allah, sakit ni. Tengah-tengah duduk menyembang bab sakit tu, datang nurse bagi baby, suruh kita azan. Encik sudah boleh ajan. Nurse Cina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nurse Cina tanya, sudah tukar sekarang tak? Takbir dengan bang pun tak kerti kan? Menggigil anak yang pertama. Isteri ni bila suami dia letakkan baby tu dekat lengan isteri,
Lupa sakit. Tadi je sebut sakit bang. Kalau abang nak anak, abang je beranak. Saya dah tak nak dah. Serik dah abang. Bila dia menyusukan anak, hilang sakit dia. Dia lupa sakit 9 bulan mengandung. Bila anak tu senyum, pipi pula Allah macam kuih pau. Anak tu muka macam pipi kuih pau ni. Keram. Apa kata mak dia? Nak beranak pula lah. Tahun depan beranak pula. Masuk bengkel pula. Pada hari itu dia cakap dah tak nak dah mengandung. Bila jumpa nurse kata, ngandung lagi. Hari itu kata tak nak dah. Kata dia. Nampak? Nombor 1, kenang jasa isteri kita. Melahir, menyusu, menjaga anak. Sebab tu tuan-tuan, Nabi ditanya, dengan siapakah saya berbuat baik ya Rasulullah? Siapa? Mak kamu. Lepas mak, mak kamu. Lepas mak, mak kamu. Lepas itu, bapak kamu. 3 kali baru kita. Jadi ada orang faham, kalau nak bagi duit, dekat mak 300, dekat bapak 100 saja. Astaghfirullahalazim. Dia faham macam itu. Kalau kita bagi dekat mak kita 900, dekat bapak 300. Oh gitu. Kenapa tak bagi 500? Tak, kita kena lebihkan 3 tau. Tapi hari tu yang awak sekolah hari tu, bapak awak tanggung kan? Memanglah tanggungjawab dia. Dia pandai pula menjawab dia, entah. Okey? Tapi masa awak nak beli motor hari tu, bapak awak yang belikan kan? Ya, mak awak tak beli kan? Masa awak nak kahwin hari tu, bapak awak yang buat kenuri kan? Awak pula gaji baru 1,200, gaji minimum masa tu kan? Mak bapak awak yang kalau bergadai buat kenuri kahwin kan? Hantaran pun dia buat kan? Pasal apa? Dia sikit pula. Sebab Nabi cakap, 3 kali mak baru bapak. Salah faham lagi. Sebab tu kita kena mengaji. Belajar. Kita nak kahwin sampai mati. Tapi kursus kahwin pendek. Tak kena tu. Tuan-tuan, saya ulang balik. Kita kahwin ni sampai mana? Membawa sampai ke syurga atau neraka. Kita punya kahwin ni. Tuan-tuan ingat genggam tangan Tuan Qadhi, Naib Qadhi tu sikit punya hal ke? Sikit punya hal ke? Sebab ada orang bila genggam tangan bila kahwin, sah. Yes. Boy. Bangga betul dia. Awak punya kahwin itu, urusan awak bermula daripada sah tu sampai kepada mahsyar. Disoal, disiasat. Suami, isteri, anak-anak. Panjang cerita Ustaz. Ya, sebab tu jangan main-main. Sebab tu saya suka kalau boleh kita ni buat kursus rumah tangga bukan untuk dapat sijil kahwin saja. Segi kursus. Ni hari ni kita punya tajuk ni. Mai buat. Ustaz, saya dah 70. Apa lagi cerita buat rumah tangga Ustaz? Abang-abang takkan tak dengar cerita umur 70 pun bercerai. Umur 70 pun bercerai. Pergi kursus balik. Berapa ramai yang umur 70 jadi panah baran? Berapa ramai yang umur 65 buang kepiah? Rambut pula belah tepi, belah tengah, sikat panjang kat belakang, baju masuk dalam. Pergi Kota Melaka. Benda hilir. Abang ke mana? Tak ke masjid ke bang? Rupanya umur 65, dia jumpa balik kawan dia waktu kerja dulu. Reunion. Berjumpa di reunion. Leha. Bidin. Teng. Sudah tuan-tuan. Menggatal pula umur 65. Tuan-tuan, kadang-kadang bila mari 65, 70 tua-tua ni, dia tak jadi macam Nabi dah. Nabi Muhammad ni tuan-tuan, masih lagi tidur di atas paha isteri dia. Nabi Muhammad pun tua dah, tapi tetap romantik. Nabi letakkan kepala Nabi yang mulia atas ribaan isteri dia. Balik kang buat bang.
Isteri duduk lipat kain, duduk bersila lipat kain tu. Kita tidur sambil tengok TV, berita jam 12. Tak. Apa dia bang? Nabi pun buat. Esok pagi lepas subuh meninggal. Patutlah dia tidur tahribu. Oh, buang tebiat. Astagfirullahalazim. Sebab tu saya tak nak buat, Ustaz. Takut mati, Ustaz. Buatlah abang, oi. Nabi pun romantik. Nabi bersandar pada isteri dia, tuan-tuan, oi. Nabi bersandar. Nabi buat kerja. Kita lama tak bersandar belakang isteri kita. Isteri kita duduk tengok TV ke, duduk main TikTok ke. Kita main belakang dia sandar. Kita hanya tengok benda tu cerita Bobby. Bobby dimple kepala dia. Duduk bersandar dengan Rishi Kapoor tu. Pele up, peletung. Pasal apa kita hari ni tak bersandar, tuan? Allahu Akbar. Jauh jalan pergi masjid. Mana makjinya Pak Haji? Ada di belakang tadi. Dia ikut saya belakang, tak ada pula tadi. Udah kena colek dah makji tu. Tak tahu pula tuan-tuan. Jadi saya harap pada tuan-tuan, jom kita buat. Belajar. Belajar tentang rumah tangga. Sebab kadang-kadang ibadat kita ditolak. Rumah tangga tak bagi nafkah pada isteri. Tak hormat pada suami. Derhaka pada suami. Ibadat rosak. Masa muka saja, walaupun satu lahzah. Lahzah tu maknanya satu saat, satu detik. Ibadat kita rosak kat nak. Jadi kita faham yang kena belajar bab semayang, bab puasa, bab haji. Tapi kita tak belajar bab ni. Satu lagi benda yang kita tak belajar, tuan-tuan, yang betul-betulnya bab zakat. Sebab tu saya suka bila hari ni ada kita punya pejabat zakat kita, pusat zakat kita buat program. Sebab ada orang yang ambil ringan tentang zakat. Saya tak ada zakat apa, Zai. Cuba tuan-tuan fikir. Kenapa Allah suruh kita bayar zakat? Wa aqimus solah wa atuz zakat. Ayat ni berkembar. Dirikan salat, tunaikan zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Berkembar. Ini dipanggil ayat-ayat yang berkembar. Bila sebut sembahyang, adanya zakat. Bila sebut laki, adanya perempuan. Bila sebut langit, akan adanya bumi. Bila sebut siang, akan adanya malam. Bila sebut matahari, adanya bulan. Masya Allah. Ini dipanggil ayat-ayat berkembar. Ada beriman, wa amilus salihat. Dia ada kembar. Baik, saya nak suruh tuan-tuan fikir, ajak tuan-tuan fikir. Kenapa kita disuruh membayar zakat? Sepatutnya kita kena berusaha macam mana supaya kita boleh bayar zakat. Bukannya mengelakkan diri daripada bayar zakat. Sebab ada orang, dia bawa buku bank dia, bawa semua, dia suruh pegawai di pejabat zakat tolong kira. Tolong kirakan berapa zakat makcik kena bayar, kata dia. Pegawai tu pun ambil sempua, pompang kira. Oh, makcik tak kena zakat, makcik. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, dia kata, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan, pakcik tak bayar sembahyang. Alhamdulillah, wey. Takkan macam itu. Kena cari jalan supaya aku sembahyang. Kena cari jalan supaya aku menjadi pembayar zakat. Maksudnya apa? Dia suruh kita berusaha. Dia suruh kita jadi kaya. Dia suruh kita buat kerja. Bila engkau dapat hasil, engkau bayar zakat. Pahala engkau besar. Dan engkau Allah tambahkan lagi rezeki pada engkau. Apa yang disuruh bayar zakat? Salah satu zakatnya ialah tanaman. Dia ada dua. Satu, al-hubb. Al-hubb, kasih sayang. Orang Arab sebut al-hubb. Muhabbatin. Dia ambil pada bahasa Arab. Muhabbatin. O mehe buba. O mehe buba. Tere sepasih. O meri. Itu dia ambil pada bahasa Arab. Mehbub. Meri Mehbub. Lagu A. Ramli itu.
Bebas pada bahasa Arab. Hubb. Ustaz yang tadi lagu apa? Itu Sanggam. Duk atas bot kecil tu. Romeh bubang. Menyanyi atas bot ramai-ramai tu. Itu Sanggam 1964. Hafal Ustaz tu? Al-Hafiz. Siapa tak hafal pula. Daripada itulah dia jadi ya habibi, wahai kekasihku. Asal daripada perkataan al-hubb. Satu lagi al-habb. Al-haq pula biji-bijian. Pun membawa maksud yang sama. Cinta. Hub cinta. Kasih. Al-haq biji-bijian. Kenapa biji-bijian? Bila awak semai biji, awak siram biji tadi, awak bubuh air, bubuh baja, dia akan subur. Sebab itu hub dengan haq sama ya tuan-tuan. Cinta kena suburkan, cinta kena siram, cinta kena bubuh baja, lama-lama dia akan jadi subur. Hub satu, haq satu. Masya Allah. Lama dah kita tak suburkan cinta. Lah kita bawa isteri kita berjalan bila? Minggu lepas Ustaz. Ke mana bang? Naik kereta lembu Ustaz. Itu tiap-tiap minggu dia pergi bang. Abang tak bawa isteri abang berjalan, pergi Sabah. Cuti, anak dah besar, kita pula dah pencen. Bawa isteri berjalan. Buat apa ke Sabah Ustaz? Panjat Gunung Kinabalu. Saya panjat boleh Ustaz, nak turun tak boleh Ustaz. Bukankah Nabi Muhammad itu bawa isteri Nabi berjalan, siap cabut undi lagi. Bawa isteri Nabi berjalan. Nabi bawa. Yang ni bawa, yang ni bawa. Satu saja isteri Nabi yang melepaskan giliran dia, isteri Nabi ni bagi dekat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Giliran saya bagi ni. Sama-sama madu pula berkorban. Tuan-tuan yang saya muliakan. Cuba tuan-tuan tengok tadi. Hub dengan hab. Hub cinta. Hab bahasa yang sama. Ejaan yang sama. Maksudnya biji-bijian. Ada zakat emas. Ada zakat perak. Ada zakat beras. Ada zakat kurma. Ada zakat gandum dan sebagainya. Baik. Setiap satu benda yang Allah Ta'ala wajibkan pada kita, benda itu merupakan satu benda yang sangat penting. Tetapi bila kita tak ambil daripada apa yang Allah perintahkan, susahnya akan balik pada kita. Saya tak faham lah Ustaz. Ustaz nak cakap apa? Saya sebut tentang zakat. Zakat satu benda yang penting. Emas. Maknanya emas tu penting. Berapa ramai daripada kita sekarang yang simpan emas? Berapa ramai orang hari ini yang meletakkan emas sebagai neraca untuk wang dia? Hari ini orang tak nampak lah. Baru sekarang nampak, aduh. Emas, perak, dinar, dirham. Berapa banyak dah tuan-tuan usaha daripada musuh-musuh Islam menjadikan orang lari daripada emas pergi kepada benda lain. Dia pergi pada wang. Dia tak letakkan sandaran daripada emas. Bayangkan tuan-tuan, negara-negara lain semua nak emas. Kita belajar tentang 3G. Glory, gold, gospel. Penjajah-penjajah datang ke negara Islam. Salah satunya gold, emas. Allahu Akbar. Belum terlewat lagi tuan-tuan untuk kita menguasai emas. Satu, bila kita pegang emas, kita berusaha untuk cari wang supaya kita boleh pegang emas. Bila kita banyak emas, negara kita banyak emas, rizab emas, dia jadi kaya. Sebab tu tuan-tuan pergi ke London, Britain, berapa banyak rizab emas untuk mereka tuan-tuan. Dia jajah negara-negara ni, dia bawa balik emas ke negara dia. Dan dia jadi kaya sampai sekarang. Hampa nak jadi apa, jadilah. Aku ada emas. Nabi letak di situ. Emas untuk zakat. Kita pula jangan pegang emas, nanti kena bayar zakat. Bagus bayar zakat, nanti ditambah rezeki awak. Dua, konteks kita di Malaysia, beras. Jom kita banyak tanam padi supaya bayar zakat. Beras.
Tapi sayang, kita tukar daripada negara pertanian menjadi negara industri. Silap kita. Akibatnya hari ini berlaku. Tak ada beras. Saya cakap benda ni berbelas-belas tahun dahulu. Bila kita sibuk nak menjadi negara industri. Sampai universiti pun tukar daripada pertanian, tukar nama lain. Tak mau industri. Bank pun tak ada bank pertanian. Tukar nama lain. Buang pertanian. Bahaya, tuan-tuan. Dan hari ini yang saya cakap berbelah-belah tahun dulu, jadi dah. Kita apa susah, Ustaz? Kita import je beras. Buatnya negara tak nak jual. Sekarang India tak nak jual. Thailand tak nak jual. Kita kata negara pertanian ni, Ustaz, mundur. Mundur ke cakap. Thailand tu mundur. Jepun dia buat keluar beras, dia mundur. Salah, engkau pemahaman mundur. Kita kena bina kilang, Ustaz. Betul. Bila bina kilang, kita akan buat jalan yang cantik, bangunan yang cantik. Kita akan maju, Ustaz. Betul. Soalan dia, bila engkau bina kilang, siapa yang kerja dalam kilang? Jawab. Pekerja asing. Engkau membina jalan untuk dia orang, untuk rakyat. Mereka akan dapat rumah, mereka dapat elektrik, mereka akan dapat gaji. Gajinya dihantar ke luar negara. Maknanya engkau panggil pelabur, buka kilang, bukan nak bagi rakyat makan, kau nak panggil orang luar makan di negara kita. Dan kau ambil tanah pertanian, engkau buat kilang. Tanah padi engkau tukar syarat, buat kilang. Akhirnya padi menurun. Tetapi orang yang nak makan beras makin ramai. Hari ini Allah Ta'ala ni, tuan-tuan cuba fikirkan, tuan-tuan. Fikirkan. Anak kita daripada sehari sampai umur 15 tahun. 15 tahun mengambil masa nak makan nasi 3 pinggan sehari. Cukup nak beras? Cukup. Jarang budak-budak baru lahir semalam hari ni makan nasi goreng paprik. Dia takkan makan nasi sampailah umur dia berapa tahun baru dia makan nasi. Cukup. Allah aturkan manusia tu cukup. Tiba-tiba kita buat mari. Banyak orang dalam Malaysia ni mari ke Malaysia bukan umur 2 hari. 20 tahun, 24 tahun. Agak-agak dia orang makan nasi rupanya. Bawang berapa bakui sehari? Air berapa banyak? Akhirnya makanan tak ada. Sebab penambahan mendadak 10 juta, 5 juta. Hari ini tuan-tuan tak ada beras. Kalau saya jadi pimpinan, saya tak buat kilang elektronik, cukup yang mana ada. Tapi saya akan buat balik pertanian. Panggil pekerja asing boleh. Engkau buat padi. Berapa banyak tanah padi yang terbiar, suruh pekerja asing buat. Sebab orang yang buat kerja kilang, dia tetap makan nasi. Dia tak makan chip komputer. Dia tak makan kipas angin. Tuan-tuan faham tak? Masalah kita sekarang ni, makanan tak menambah. Kita kata kita import. Kita import. Buatnya negara tu tak nak jual. Tuan-tuan ambil kipas angin, chip komputer, aircon di kilang tu, potong ala-ala buat sup. Tak kena, tuan-tuan, benda ni. Sebab tu bila kita bayar, kita baca tentang zakat. Allah suruh kita bayar zakat. Salah satunya zakat padi. Sebenarnya dia nak bagi kita cukup makanan. Biar gaji kita murah, makanan cukup. Selesai masalah. Daripada gaji mahal, makanan tak ada. Akhirnya makanan jadi mahal. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kalau kita tak tolong zakat ni, tuan-tuan, kita balik akan susah. Sebab ada orang kata, saya cukup sedih bila orang kata dekat pusat zakat ni. Saya cukup sedih, tuan. Saya terlibat banyak dengan program zakat negeri-negeri dalam Malaysia ni. Apa benda yang orang kata pada zakat? Jangan bayar zakat. Kenapa? Kalau kita bayar dekat pusat zakat, dia orang simpan. Simpan apa? Duit tu dia orang simpan.
Dia orang tak kasih pada asnaf. Mana kau tahu? Aku tahulah. Dia orang kumpul je. Habis tu, kau bayar kat aku. Nampak tak? Jahat betul. Padahal kadang-kadang kutipan zakat kita tak cukup untuk membayar kepada asnaf. Kena ambil dana lain pula nak top up. Banyak orang macam saya sebagai individu. Tuan-tuan nampak tak ni? Mikrofon. Tuan-tuan nampak tak ni? Mikrofon. Kemudian kamera. Telefon bimbit. Saya dengan kawan saya datang jumpa orang miskin. InsyaAllah pada kali ini kita nak bantu Makcik Leha. Makcik Leha sebab nak tengoklah rumah dia, tangga pun tak ada. Memang tak ada tangga lah. Rumah dia rendah, tak ada tangga lah. Duduk pula di bukit tangga. Memang tak ada tangga, tuan-tuan. Jadi kita nak bantu Makcik Leha sakit, kita bantu dia. Inilah kita bantu ya Makcik Leha, ini sumbangan pada Makcik Leha. Tuan-tuan tengok dalam komen tu. Tahniah Ustaz, bagus Ustaz, tunggu Ustaz. Masuk komen yang ke-10, jabat zakat buat apa? Ketua kampung buat apa? Yang berhormat buat apa? Nampaklah. Bagus Ustaz, bagus Ustaz. Yang dia bantu cuma seorang. Dapat highlight, orang puji melangit. Orang pun bagi duit dekat Ustaz tadi. Zakat pula bagi bukan seorang makcik ni, beribu orang. Bukan sekali bagi, tiap-tiap bulan bagi. Ini pun salah juga Ustaz. Kenapa bagi tiap-tiap bulan? Bagilah dia berusaha supaya dia bekerja. Dia nak kerja apa? Dia kaki dua-dua tak ada. Dia sakit jantung berlubang. Suami tak ada, anak tak ada, engkau nak suruh dia kerja apa? Yang ni kena bagi betul dekat dia tiap-tiap bulan. Buah pinggang lagi. Tapi ada juga yang zakat, dia bagi untuk bisnes. Bagi asnaf, bagi dekat dia mesin, dia buat berniaga. Sekarang ni tuan-tuan, dia dah jadi pembayar zakat. Yang ni yang saya cakap pada pejabat zakat. Mulai hari ni, kita tak boleh lagi nak bayar zakat senyap-senyap. Kita kena buat siaran langsung. Hari ni majlis kita bagi zakat. Kena cerita tuan-tuan. Sebab ada orang yang gunakan isu, dia kata tengok zakat simpan duit. Sebab kita ni diam. Tak boleh tuan-tuan. Hari ni saya tengok pejabat zakat dah datang ke masjid kita. Pi belajar tuan-tuan. Kak Leha, pi tanya pegawai zakat di luar. Gelang Kak Leha ni berapa gram? Berapa banyak nak kena bayar zakat? Ada kata 85 gram. Ada kata 500 gram. Ustaz, Mangah ni tak pernah bayar zakat. Daripada mula menikah sampai sekarang. Haji, saya dah pencen dah tuan. Saya dulu gaji sekian-sekian banyak. Saya tak pernah bayar zakat pendapatan. Macam mana tu Ustaz? Macam mana tu Ustaz? Tuan-tuan, kalau kita tak bayar zakat, semayang ditolak. Kalau kita semayang, zakat tak bayar, semayang reject. Kalau kita bayar zakat, semayang pula tidak, zakat reject. Nak diterima, kena buat dua-dua. Semayang buat, zakat pun bayar. Melainkan kalau tak mampu untuk membayar zakat. Memang kata awak tak layak bayar zakat. Tetapi saya katakan tadi pada tuan-tuan, kita kena cari jalan macam mana supaya kita boleh membayar zakat. Macam tadi padi, dah sampai masa dia tuan-tuan, kita gerakkan seluruh Malaysia, bangkitkan balik pertanian. Alhamdulillah, saya tengok ada usaha-usaha yang disebut untuk membangunkan balik sampai ada yang nak buat padi 3 kali dah, cadangan yang baru ni. Kena buat tuan-tuan, untuk 5-6 tahun akan datang. Jadi isu hak sekarang ni yang tengah duk bising dalam Malaysia ni, tak cukup beras lah apa benda, sabar Ustaz dah. Usaha je banyak. Dia tak boleh selesai dalam masa sekejap. Kita cari jalan untuk tempoh berapa lama, yang hak ramai-ramai duk bekerja tempat kita pada ni, tempoh dia pergi hantar balik ke negara dia. Yang pertama, bagi anak bangsa kita yang kerja banyak. Yang hak ada lebih ni, tangkap mereka ni, yang duduk secara haram, suruh hantar balik. Yang duduk 2 tahun permit, balik.
Terus duk panggil lah, oi, lai, katong, lai, yang duk panggil. Kami pun tak cukup makan, panggil hempau pula. Nombor 1. Nombor 2, dalam tempoh yang sama, kita kerja sama. Bangunkan balik industri pertanian. Saya kata dulu pada Lembaga Lebuh Raya, kalaulah Lebuh Raya tu daripada Johor sampai ke Bukit Kayu Hitam tu, ditanam pokok buah-buahan, selesai masalah. Rambutan, mangga, langsak, dokong, buah naga, buah siput, semua tanam. Kita mempunyai pertanian yang paling banyak sekali, tuan-tuan. Tapi sayang, daripada Bukit Kayu Hitam sampai Johor, kita tak tanam pokok buah, kita tanam pokok hutan. Hasil tak dapat, buah tak dapat, makan pun tak dapat. Cubalah kita tanam buah-buahan, tuan-tuan, makanan akan banyak. Tanam jagung pun cukup. Jagung boleh dibuat proses makanan, menggantikan beras. Kena lantik saya jadi menteri. Saya sedih, tuan-tuan, hari ini kita saling bercakaran sama-sama kita. Bercakaran itu tak menyelesaikan masalah. Sekarang kita bincang elok-elok dalam proses untuk dekat dalam jangka masa yang panjang. Sebab tuan-tuan kena ingat, masing-masing negara nak menjaga rakyat masing-masing. Jadi ada negara yang dah stop. Bawa tenang, sabar, tak payah nak merusuh, tak payah nak apa. Jaga negara kita. Jangan sampai maki hamun bergaduh, tak selesai masalah. Dan yang terakhirnya, tuan-tuan, bila kita sebut Nabi Muhammad, tadi dia memperingati isteri-isterinya, jasa-jasa isterinya. Yang awal-awal saya sebut tadi, Siti Khadijah. Dan akak-akak pun, jadilah Siti Khadijah yang menenangkan suami dia. Jadilah Siti Aisyah yang menggembirakan suami dia. Jadilah Ummu Salamah macam seorang penasihat bagi Rasulullah. Jadilah Siti Khadijah seolah-olah accountant, banker pada suami dia. Jadilah kepada kita Zainab binti Jahshin, isteri Nabi, yang banyak sedekah pada orang. Jadilah kita ni macam yang disebutkan anak Saidina Umar, Hafsah. Ini isteri-isteri Nabi ni, tuan-tuan, masing-masing ada peranan masing-masing. Ada orang tanya pada saya, Ustaz, Nabi Muhammad ni nikah ramai ni gatal ke, Ustaz? Dah. Kalau dia gatal, dia menikah dengan anak dara semua. Ni Nabi Muhammad, dia kahwin dengan janda, anak dara. Seorang ya. Janda pula, bukan jandanya tak ada anak. Siti Khadijah tu kahwin 2 kali sebelum kahwin dengan Rasulullah. Janda 2 kali. Dahlah berusia daripada baginda. 25 baginda, Siti Khadijah 40. Kahwin 2 kali pula. Ada anak pula. Tapi tetap Rasulullah kahwin. Pasal apa? Ni. Kalau ada orang kata Nabi Muhammad tu kuat nafsu, silap. Dia kahwin dengan orang tua. Kahwin dengan Ummu Salamah, berapa anak dia? Dia selamatkan janda-janda yang mati suami dia dalam perang. Nabi ambil, Nabi kahwin. Kita nak kahwin 2, pergi cari anak dara. Tolonglah janda tu, Din. Tak payahlah. Engkau lah tolong. Aku cari yang lain. Nabi Muhammad betul, tuan-tuan, dia ambil. Jadi jangan kita cakap Nabi Muhammad ni gila nafsu. Tetapi isteri Nabi ni masing-masing ada peranan masing-masing. Saya bawa satu contoh ya. Nabi Muhammad duduk dalam gua. Nabi Muhammad tengok orang duduk tawaf, bertelanjang, bersiul, bertepuk tangan. Nabi tak boleh tengok. Nabi tak boleh tengok. Nabi duduk dalam gua tu, tapi duk nampak Kaabah. Sebab rindu pada Kaabah. Nak pergi dekat dengan Kaabah, orang jahiliah tawaf dalam keadaan menjolok mata. Rasulullah kata dekat Khadijah, abang nak duduk dalam gua, abang nak berkhulwah di sana, beruzlah di sana. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni, bila nak sembahyang malam, dia minta izin ke isteri dia. Nampak? Siti Aisyah kata, Nabi Muhammad bangun, dia kata dekat isteri dia, izinkan abang sembahyang. Kata Siti Aisyah,
Aku suka Rasulullah duduk dengan aku, tapi dia nak sembahyang lagi aku suka. Macam tu tahap Nabi, tuan-tuan. Khabar, cakap nak sembahyang pun cakap. Tuan-tuan duduk di Gua Hira, tiba-tiba datang Jibril. Iqra. Nak Iqra apa? Saya tak pandai baca. Iqra. Saya tak pandai baca. Iqra. Oh, sudah. Dia peluknya Rasulullah, suruh Rasulullah ikut dia baca. Itulah wahyu yang pertama turun. Balik-balik menggigil. Hai, tuan-tuan, oi. Makhluk mai peluk dia duduk dalam gua. Siapa yang tak ketak? Kita pun ketak-ketir. Jedak-jeduk kita. Takut. Balik menggigil. Zammiluni, zammiluni, kata dia. Selimutkan aku. Selimutkan aku. Siti Khadijah ambil selimut. Diselimutkan Rasulullah. Ditenangkan Rasulullah. Dia tak kata dekat Nabi Muhammad, itulah rumah elok-elok gatal duduk dalam gua. Kena dengan kacau dengan hantu, balik menyusah korang. Oh, Khadijah tak cakap macam tu kat Naab. Lain kali pergi. Tak pernah Khadijah cakap macam itu. Dia tenangkan Rasulullah. Kata Siti Khadijah, sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan awak, wahai suamiku. Allah takkan sia-siakan awak. Sebab awak ini selalu melayan, menyambung silaturahim. Sebab wahai suamiku, engkau ni ialah orang yang memberi makan orang susah. Engkau memberikan kepada orang yang tidak mampu. Engkau melayan tetamu. Dan kau memberikan yang hak kepada yang berhak. Allah takkan sia-siakan engkau, wahai suamiku. Bila dengar Siti Khadijah cakap macam tu, tenang Rasulullah. Jemaah kakak jadi macam Siti Khadijah, menenangkan suami. Tenang, tenang. Ambil TikTok. Tenang, tenang. Gitu. Lihat, abang dah digugurkan sebagai imam masjid. Eloklah bang. Abang bakar je masjid tu. Astaghfirullahalazim. Ganahnya lehau. Abang tak jadi imam pun bagus bang. Abang dah jadi imam 20 tahun bang. Kita jadi makmum pula lepas ni. Tak adalah berat tanggungjawab abang. Abang cuti tak ada. Subuh-subuh dah kena gerak. Sekarang kita jadi makmum bang. Tanggungjawab abang pun tak berat. Kan tenang dia. Lepas ni bolehlah kita pergi Putrajaya, rumah anak kita. Kalau tidak, saya seorang je pergi. Abang tugas. Nampak? Kan tenang. Ini tidak. Orang tu tak kenal jasa abang. Tahulah. Itulah yang abang sedih sangat. Tahu tak apa. Saya lagi sedih bang. Mulai hari ni kita sembahyang di rumah je bang. Jangan pergi masjid tu. Habis jemaah macam mana? Jemaah apa kita buat di rumah? Apa imam, saya makmum. Eloklah. Laki bini ni sama. Jom akak-akak, berikan ketenangan, jangan bagi serabut pada suami kita. Dan abang-abang, berilah yang terbaik. Sebab Nabi kata yang terbaik ialah orang yang terbaik dengan isterinya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan yang membayar zakat. Dan di luar saya rasa ada kaunter, dah ada pegawai zakat di luar. Tanya. Hari ini mungkin kita bayar zakat. Satu hari nanti, silap-silap, kita yang memerlukan zakat. Jadi jangan sombong sangat. Dan saya bersyukur. Saya sebut pada tuan-tuan awal-awal tadi. Saya sebut awal-awal tadi pada tuan-tuan. Saya 3 hari di Sabah. Terus saya datang ke Melaka. Kemudian besok saya di Ipoh, di Penang, di Ipoh, di Pahang, di TV. Sejak bila Ustaz? Sejak 30 tahun yang lepas. Antara abang dengan saya mana baik? Abang lagi baik. Sebab abang-abang dengan isteri abang tiap-tiap malam jumpa. Tiap-tiap hari makan sekali.
Cuti sekolah jalan sekali. Saya dengan isteri saya tak jumpa. Dengan anak-anak saya 5 orang, saya tak jumpa. 30 tahun jarang jumpa. Hari ni hari jadi cucu saya. Yang setahun pun tak jumpa pun tuan-tuan. Hari jadi dia. Sibuk. Jadi saya tak boleh kata saya yang terbaik. Tuan-tuan lagi baik daripada saya. Akak-akak bersyukurlah dapat suami yang 24 jam ada dengan akak. Kena macam saya, pa pun tak jumpa. Ni agak-agak beli ipuh ni sampai go apa? Cakap pun tidak, tuan. Sebab ada yang kata, Ustaz, saya nak kahwin dengan Ustaz sebab nak dapat ilmu pada Ustaz. Tak payah. Nyemak je. Jadi anak murid saya baru dapat ilmu. Jadi isteri tobat lahum tak dapat. Saya sampai pukul 3, pukul 2 pagi lagi. Adakah saya mengajar isteri saya? Tapi kejut dia bangun. Mama, kita tengok bab taharah ni ya. Tobat lahum tak ada. Sebab ada yang datang jumpa saya umur 67. Ajak saya kahwin. Kak jadi anak murid saya. Nah, kak jadi anak murid. Tapi kalau 27, insyaAllah. Kita adjust lah. Ya, boleh buat kelas online ke apa ke. Tuan-tuan yang tenang. Ni parah ni. Tuan-tuan. Saya belajar di mana? Mula-mula saya belajar sekolah menengah biasa. Betul? Saya masuk sekolah pondok. Lepas habis tu saya masuk sekolah agama, sekolah Arab. Betul? Lepas tu saya belajar tahfiz. Saya masuk mahad tahfiz. Bapa saya tahun 73 dah meninggal. Mak ustaz, mak saya guru Quran. Bersen gaji. Anak beranak ramai 7 orang. 9 orang adik-beradik. Jadi bila saya masuk mahad tahfiz, saya dapat bantuan zakat RM250 sebulan. 100 duit poket, 150 bayar pada kantin, makcik kantin masak 3 kali sehari. Saya telefon mak saya, mak tak payah kasih duit lah mak, saya dah dapat bantuan zakat. Alhamdulillah, selamat. 3 tahun saya dapat zakat RM250. Dengan duit itulah saya hafal Quran. Dengan duit itulah saya dapat diploma. Kemudian saya nak sambung belajar di universiti. Kemudian mak saya kata kahwinlah. Mak suka dengan perempuan ni. Mak saya baru 20 lebih. Mak saya nak sambung. Lepas kahwin kau sambung. Baiklah mak. Akhirnya tuan-tuan tahun 94 saya kahwin. Tapi tahun 90 saya dah ceramah dah. Tahun 90 saya dah mengajar orang. Daripada tahun 90 sampai tahun 23, agak-agak tuan-tuan, berapa juta dah orang mendengar ceramah saya. Baik secara live, YouTube, TikTok, TV, Facebook, berapa juta? Juta tuan-tuan. Weh, besarnya pahala ustaz. Dah. Kalau saya tak dapat duit zakat, saya pun tak belajar Quran. Tetapi kerana adanya penyumbang zakat yang membayar zakat, dapatlah saya merasa duit zakat, saya boleh tumpu belajar. Maknanya tuan-tuan, apa yang saya ajar, baik di TV, baik di seluruh dunia yang saya duduk berjalan ni, sejauh mana Ustaz ceramah Ustaz? Negara yang paling jauh saya ceramah, Jepun. Negara Timur Tengah paling jauh saya pergi Mesir, saya ceramah sana. Berapa juta tuan-tuan, pahalanya dikongsi pada tuan-tuan yang bayar zakat. Sebab itu ada orang yang tak buat tapi dapat pahala. Dia tak pergi haji pun, tapi dia dapat pahala haji. Dia tak pergi umrah pun, tapi dia dapat pahala umrah. Dia tak mengajar pun, dia tak berkuliah pun, tapi dia dapat pahala mengajar. Salah satunya ialah ilmu yang dimanfaatkan dengan sebab dia membayar zakat. Itulah rahsia tuan-tuan yang kita kadang-kadang tak nampak. Nak dapat anak yang soleh, rumah tangga yang bahagia, negeri yang makmur. Mudah-mudahan
Allah Ta'ala merahmati pembayar-pembayar zakat dan memberikan kebaikan kepada penerima-penerima zakat. Mudah-mudahan pahalanya berpanjangan kepada kita sampai kita mati kelak. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.